Yo, Pierre Andre's back guys. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. For all kat luar, SPM ke, PMR ke, UPSR semua, Ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Alright, untuk malam ni, untuk episod kali ni aku nak bagi sesuatu yang lain daripada lain. Kalau sebelum ni korang dah tengok cerita-cerita yang menyeramkan, cerita-cerita tentang pembunuhan yang berlaku di luar negara kan. Dan juga korang dah tengok episod di mana aku bawa korang pergi bercuti, episod yang kita review bilik-bilik hotel kan. Sebenarnya banyak lagi episod macam tu akan muncul, tapi untuk malam ni aku nak bawa sesuatu yang lebih lain. Aku akan ceritakan pengalaman seram yang pernah terjadi pada diri aku. Yes guys, okay, malam ni kita akan cerita tentang cerita seram yang pernah aku alami sendiri. Dan kalau nak bercerita tentang cerita seram ni, memang banyak yang aku pernah lalui. Kalau tak adalah sampai dah 7 filem seram yang aku dah arahkan. Dan actually benda yang berkaitan dengan benda gaib ni atau benda mistik ni sebenarnya dekat tau dengan diri aku. Kenapa aku cakap macam tu? Sebabnya dulu aku pernah pergi satu perubatan yang dipanggil color vibration. Aku pulihkan balik color badan aku yang dah pudar. So kalau korang tak tahu apa itu color vibration, sebenarnya color vibration di dalam tubuh badan manusia ni, tak kira lah aku ke atau korang ke, setiap pada kita mempunyai satu energy tau, energy body kita, dan kita mempunyai aura color kita yang tersendiri. So benda ni kita tak boleh melihat dengan mata kasar kita, tetapi dia ada satu istilah yang macam mana nak cakap, energy badan lah. Kau faham tak? Kadang-kadang ada setengah orang yang kita tak kenal, orang kita tak pernah berjumpa, ada orang yang kita begitu selesa. Kita sembang, kita rasa selesa. Ada orang yang kita tak kenal, tapi bila kita sembang dengan dia, kita tak seselesa dengan orang yang kita selesa. Faham tak maksud dia? So kat sini, ini yang aku panggil energy. Energy kita ni, dia akan bersangkut paut dengan energy orang lain juga. Contoh, bateri kan, dia ada positif and negatif. So lebih kurang macam tu lah. So sama juga dengan diri aku. Di waktu aku pergi berubat, sebab nak pulihkan color vibration aku, waktu tu aku sakit lah, sakit yang berkaitan dengan benda-benda mistik ni lah. Tak silap aku pasal shooting apa, aku tak ingat lah. So bila aku pergi ke pusat perubatan tu, the first thing dia orang buat apa tau? Dia orang letak satu guni ais di dalam bathtub dan isi air. So aku mandi dalam bathtub tu dengan air yang sejuk. So air sejuk ni bagus untuk kita. Dan ada lagi lah dia punya ubat-ubat dan bau-bau dia yang buat kita segar dan kita get back kita punya energy balik. So sebenarnya aku ni adalah orang yang dikategorikan dalaman aku warna putih dan luaran aku tak silap aku warna oranye ke jingga macam tu lah. So orang yang dalaman putih ni dia memang berkait rapat dengan benda-benda mistik atau benda-benda gaib. So dulu time tu barulah aku sedar, aku terfikir, oh patutlah selama ni waktu tu aku tak tahu yang aku dalam dalaman aku ni berwarna putih. So aku tak sedar tau, di waktu aku masih kecil sehingga aku remaja. So kadang-kadang aku berhadapan dengan benda-benda mistik yang aku ingat benda ni macam tak logik. Tapi bila aku fikir balik, mungkin ada betul dia juga, ada kaitan dia juga dengan diri aku. So kat situ aku mula tahu yang oh rupanya aku ni kalau nak bercerita tentang benda mistik atau benda gaib, aku lebih sensitif. Dan sebab itulah baru aku terfikir, oh sebab inilah aku lebih suka buat cerita-cerita seram, suka buat filem-filem seram secara tak langsung tau. So bila aku di situ, mereka pulihkan energi aku balik,
Dan aku dapat tahu aku adalah manusia yang dalaman aku color putih, dan aku juga dapat tahu yang nombor tanah aku atau nombor asas aku nombor 7. So kalau orang yang tahu tentang rahsia tarikh lahir, so dia orang ada calculation tahu untuk nak menentukan yang okey, kau ni jenis orang yang nombor berapa, so tanah ke, api ke, air ke, angin ke. So untuk aku nombor asas aku, nombor tanah aku 7. So 7 ni adalah nombor yang sangat dekat dengan benda-benda mistik. So bayangkan aku ada nombor 7 dan juga warna dalaman aku warna putih. So memang benda ni sebenarnya lebih dekat atau lebih sensitif dengan benda-benda gaib. Patut dulu ada satu pakcik ni, dia pernah cakap dengan aku. Dia cakap aku ni kalau belajar atau mendalami ilmu ni dengan lebih dalam, so aku boleh mengubat orang. So lebih kurang pendek kata jadi pawang lah. Tapi bab tu aku tak nak cerita banyak. Memang kalau ikut salah silah keluarga aku pun, berlama aku, datuk aku ke moyang aku ni dia memang yang mengubat orang. So aku tak tahu, tak boleh nak cakap bomoh ke pawang ke, tapi memang beliau dikenali sebagai kat kampung tu orang yang pandai mengubat orang. Dan pernah diceritakan juga dekat aku oleh arwah nenek aku, arwah opa aku, yang memang kalau belah-belah mak aku ni dia macam mana nak cakap nak cakap saka ke apa ke, tapi kalau bercerita tentang benda gaib tu, dia ada bersangkut paut dengan harimau kaki 3 lah, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi yang tu aku tak berapa nak tahu cerita yang sebenar. Dan kalau boleh aku benda-benda macam tu aku tak nak ambil tahu sangat. So kita berbalik kepada karakter aku. Bila berlakunya sesuatu, benda yang gaib atau benda yang aku tak boleh nak explain dengan akal dan fikiran aku relatekan balik kenapa benda ni jadi dekat aku. So baru aku faham. So setiap manusia Allah anugerahkan benda yang special. Aku tak tahu benda ni special ke apa ke, tapi memang kalau dulunya aku ni memang sensitif dengan benda-benda yang gaib ni lah, benda yang tak nampak ni. Kalau nak cerita benda hantu ni sebenarnya banyak. Daripada kecil pun aku dah lalui macam-macam pengalaman yang menyeramkan. Tapi aku cerita mana yang aku ingat. Benda yang pernah berlaku dekat aku ni terjadi pada tahun 2010 ke 2011 macam tu lah. Waktu tu aku masih tinggal dekat rumah lama lagi di Serena Garden, UK Perdana. Rumah tu pun aku dah jual. Sebenarnya rumah tu tak ada masalah. Yang aku rasa masalahnya adalah di kawasan tu. Kenapa aku cakap kawasan tu bermasalah? Sebabnya waktu aku beli rumah tu, itu adalah satu projek baru tau. So aku beli memang projek tu tengah naikkan rumah tu. Rumah teres 2 tingkat, konsep moden lah. So bila first time kita orang pindah duduk kat situ pun dah rasa lain macam. Pasal apa? Di sekeliling kawasan rumah tu dia macam lembah tau. So dikelilingi dengan bukit-bukit. So memang kalau tengok daripada luar memang cantik lah. Sebab dia hijau, memang fresh. Dan kalau akses nak masuk pada rumah lama aku tu, dia kena naik pada UK Perdana terus sampai ujung, nanti dia turun balik bukit, lepas tu dia naik lagi satu bukit. Bukit tu sebenarnya dia orang bukan belah, dia buat jalan lah untuk nak ke lembah tu. So, itu jalan yang boleh masuk time tu lah. Time sekarang aku tak tahu sebab aku dah lama tak pergi situ. Hanya satu jalan saja nak masuk, itu daripada UK Perdana. Tapi kalau jalan lainnya sebenarnya dia boleh masuk daripada Kemensah. So Kemensah ni dia kau kena masuk Kemensah ni, dia yang paling hujung, yang paling kalau kau dah naik Kemensah, dah lepas sungai apa tu yang Jinbara tu semua tu, kau dah naik sampai hujung, dah tak ada jalan lagi. Apa tu ada jalan macam jalan tikus daripada jalan tu boleh nampak rumah aku. So bayangkan kawasan rumah tu dah betul-betul di kawasan hutan Kemensah yang hujung sana. So kalau ikutkan dalam tu ada satu macam air terjun kecil lah. So
Kalau korang tahu kawasan tu, maknanya korang faham lah. So masa mula-mula aku panggil satu ustaz ni untuk datang pagar rumah aku, dia cakap apa tau, rumah ni tak ada masalah. Yang masalahnya adalah di situ banyak perkampungan makhluk gaib yang baik lah, yang Islam katanya. Dia siap tunjuk aku ada tiga perkampungan. So daripada direction rumah aku tu, daripada pintu masuk rumah aku tu, so time tu rumah aku yang di tengah-tengah tau. So kalau buka pintu je, memang boleh nampak dia ada satu jalan terus. So jalan tu ngam-ngam pula adalah jalan benda gaib tu, dia terus masuk ke pintu aku. So kira rumah yang aku duduk tu adalah laluan dia. So dia cakap lah, ustaz tu cakap, dia bagi tahu, dia tunjuk lah, okay, kat situ sebelah sana ada satu perkampungan, sana ada satu perkampungan, situ ada satu perkampungan, dan nasib kamulah rumah ni memang kawasan lalu diorang. So aku pun time tu fikir, alamak, tak boleh buat apalah, dah beli kan rumah tu. So duduklah, dia taklah scary, cuma kadang-kadang aku boleh merasakan ada benda tau. Kau bayangkan kena tengah tengok TV kat bawah, tiba-tiba kau rasa macam ada benda lalu kat belakang. Ini insting aku, pasal aku memang kalau benda-benda macam tu aku cepat sensitif. So ada cerita yang menyeramkan yang berlaku time tu aku shooting. Dan biasalah kadang-kadang shooting ni dia habis lewat kan, kadang-kadang pagi, subuh, lepas subuh. So lepas subuh tu penat sangat, pun tidur sampai tengah hari tu aku bangun, tapi sebab badan kita terlampau penat kan, so lepas asar tu aku tidur balik. Ini masalah dia, lepas asar tu bila aku tidur balik, sampailah di waktu senja nak maghrib. So bilik aku ni besar tau guys. Dia nak kata besar tak besar tu tak adalah besar macam bilik Nilofa, besar jugalah untuk rumah orang biasa ni. So and then dia punya ceiling ni tinggi tau, dia punya tinggi lah. So bila kita tidur, time tu aku tidur siang, dan sehingga nak masuk maghrib, so bilik jadi gelap tau. So time tu aku rasa macam ada benda memanggil tau. Dia macam memanggil dekat bahagian pintu toilet aku. So nak pergi ke pintu toilet aku, katil aku tu memang baring menghadap betul-betul kat pintu toilet. Dan di pintu toilet aku tu ada satu macam, bukan lorong lah, tapi macam satu, dia buat tu untuk kita buat kabinet tau. So, tapi aku tak buat kabinet time tu, dia agak open lah. So di situ gelap. So aku rasa macam ada benda memanggil. Tapi mungkin aku rasa tu mungkin mainan tidur aku, sebab aku time tu mamai tau. Tengah-tengah mama macam tu, tiba-tiba bila aku buka mata sikit, aku nampak ada satu benda objek. So benda ni seriously memang menyeramkan. Dia gelap, dia macam satu shadow, bayangan yang tinggi, tapi memang dia memang menyeramkan. So aku macam mamai tau, macam nampak tak nampak. Tapi yang buat lebih menyeramkan tu guys, kau tahu apa? Bila aku rasa macam nak sedar je, so benda ni dia tengah menghadap aku tau. Dia betul-betul tengok aku. Kau bayangkan guys, dia lari macam 100 meter, berlari dengan keadaan yang macam betul-betul menyerang kita, dan terus dia lompat. Bila dia lompat je kat aku, time tu aku rasa aku nampak macam sama-sama, tapi nampak shadow tau. Dia lompat aja, terus satu badan aku mengembang aku macam aku tak boleh gerak. Time tu aku dah tahu aku kena tindih. Aku macam daripada, bayangkan bulu roma aku daripada bahu ni, tengkuk ni ke kepala semua kembang. Time tu aku terus macam istighfar, nak baca doa apa pun dah tak ingat lah time tu. Doa makan pun tak ingat. Tapi apa yang aku boleh buat time tu, aku istighfar je. Astagfirullahaladzim. Memang aku rasa badan aku tak boleh nak gerak ke kiri ke kanan ke, dengan keadaan yang bilik aku dah semakin gelap. Dah memang aku rasa tinggal lagi 2-3 minit nak azan maghrib tau. So aku tak boleh buat apa. Aku macam memang kepala dah kembang ni. Mata aku pun macam tak boleh nak buka sangat. Alhamdulillah azan. Bila azan maghrib tu je, terus badan aku release. Time tu aku terus duduk ni. Aku cerita pun bulu roma aku meremang ni. Aku duduk je, aku terus istighfar banyak-banyak. Aku terus buka lampu. Time buka lampu tu,
Aku tahu time tu memang, sebab tu orang tua-tua cakap jangan tidur waktu maghrib. Kau degil Pierre, kau tidur juga waktu maghrib. Bukan apa, time tu penat sangat shooting kan. So back to the story, aku pun bangun, tak cerita banyak, terus turun bawah muka aku pucat lah. Mak aku tanya, sebab mak aku duduk sekali kan, Mikael pun duduk sekali. Waktu tu semua tak kahwin lagi, Mikael tak kahwin lagi, aku pun belum kahwin lagi. Dia tanya, aku tak cakap apa, aku diam je lah. Tapi memang itu satu pengalaman yang memang aku tak boleh lupa sampai sekarang. Dalam kepala aku boleh teringat macam mana benda tu macam seolah-olah menyerang aku. Dan dia punya lari tu, dia bukan macam lari jogging santai guys. Dia memang macam lari tengah nak attack kau tau. Bayangkan bilik aku dengan yang toilet aku adalah dalam berapa kaki 10 meter ke berapa meter macam tu lah. Tapi dia punya lari tu betul-betul, dan dia terus lompat. Time lompat tu aku dapat rasa lah memang. Sampai sekarang aku ingat lagi macam mana momen aku tak boleh gerak, dan aku punya jantung aku memang laju lah. Memang orang yang pernah rasa kena tindih, dia akan tahu macam mana rasa tu. Dan yes, itu memang sampai sekarang aku tak boleh lupa pengalaman yang tu. Dan cerita yang kedua pun berlaku di rumah tu juga. Time tu aku dah kahwin, cuma belum ada anak lagi. Benda yang sama lah. Sebab tu kalau orang tanya, Pir kenapa dah tak nak shooting, kenapa dah tak nak mengarah, bukan tak nak, tapi bila kita involve dalam dunia atau industri ni, masa kita memang tak ada, especially masa kita untuk keluarga. So inilah kenapa aku ambil keputusan untuk stop, dan aku tak involve lagi bidang industri. In future aku tak tahu, insyaAllah. Tapi ini antara sebab dia. Bila kita shooting, orang shooting akan faham lah. Kadang-kadang shooting balik pukul 5 pagi, 4 pagi, call time je lagi pukul 9, pukul 8 nak kena sampai set lah. Kadang-kadang pukul 7. So cerita yang aku nak cerita satu lagi ni pun lebih kurang yang macam tadi tu. So aku rasa time tu aku shoot cerita Hantu Malaysia. Cerita Hantu Malaysia, kalau korang yang dah pernah tengok scene di dalam hutan di mana Kamal Adli bawa bas, dia nak pergi buang hantu dalam hutan kan. So time tu kita orang shoot di Langat, dan seperti biasa habis lewat, dan kebetulan ada satu hari tu kita habis, sebabkan dah 2 hari drag lewat kan. So hari yang ketiga macam tu kita orang habis awal sikit lah. So badan ni terlampau penat. So memang balik tu aku terus flat lah tu, tidur. Bini aku pun ikut di shooting. So dia pun tahu macam mana penatnya shooting ni, dan dia pun tidur awal malam tu. Awal pukul 1 lebih juga lah. So dalam keadaan yang penat, kita orang tidur, balik je terus tidur. Dah aku rasa dalam pukul berapa, 3 lebih kot, dekat sebelum pukul 4 macam tu lah. Aku rasa macam ada benda kejutkan aku tau, tapi aku tak layan sangat sebab penat sangat. Somehow macam mana aku pun tak sengaja bangun dan buka mata aku tau. Bila aku buka je mata aku nak cerita pun benda tu aku dah start ingat balik macam mana rupa benda tu. Guys, korang pernah tak alami satu perasaan yang bila korang bangun aja, kau nampak dan kau terus astaghfirullahalazim? Macam tu lah berlaku dengan aku. Bila aku buka je mata aku guys, aku terus menjerit astaghfirullahalazim. Pasal apa guys? Demi Allah guys, aku melihat ada satu lembaga yang tinggi Padang Brahma lah di rumah aku. Nak cerita pun sebenarnya benda tu ada. Bila aku cerita macam ni, mesti ada benda-benda yang mendekati dan mendengar cerita-cerita ni. Okey, benda tu macam mana rupa dia? Tinggi 6 kaki lebih macam tu lah tinggi. Rambut dia panjang melepasi, aku tak nampak lah kaki dia, tapi memang melepasi lutut lah. Memang rambut yang panjang, dan rambut dia kasar tau. Dia bukan macam rambut kita halus. Rambut dia kasar macam akar kayu, dan kusut, sekusut-kusutnya
Dia tengah bongkok, tengah melihat betul-betul berdiri kat sebelah bini aku tengah tidur, guys. Allah Akbar. Bini aku tengah tidur menghadap sana dan dia berdiri sedang melihat bini aku tengah tidur. Itu yang aku bangun aja, aku ternampak aja, astaghfirullahalazim. Aku buka je mata aku, pasal benda tu macam dia macam dah hilang. So benda ni okey. Memang kalau orang yang tak pernah nampak, sebenarnya dia bukan boleh nampak secara macam kau boleh tengok lama, boleh nak, tak. Kita akan melihat dia dalam keadaan kita separuh sedar tau. Sebab bila kita separuh sedar, inilah momen yang hijab kita sedikit terbuka. Sebab tu kadang-kadang kalau bercerita tentang orang yang kena rasuk, dia akan cerita dia ni macam melayang-layang, macam khayal, tapi sebenarnya body dia telah diambil alih oleh benda tu. So sebab tu kita ni sebelum tidur kita kena baca doa. Sebab di antara kita nak tidur tu, di antara roh kita nak keluar tu, kita mamai. So kan di situlah bila kita punya otak kita kosong tau. Bila otak kita kosong, benda tu suka dekat dan dia suka masuk. Kalau untuk orang yang tak kuat, dia akan masuk lah. Dan time tu juga mudah untuk orang yang boleh melihat untuk melihat. So bila aku nampak aje benda tu, macam aku cakap tadi, aku terus astaghfirullahalazim. Memang kuat aku menjerit. Sebab memang scary, guys. Betul-betul berdiri menghadap bini aku tengah tidur. Dia macam bongkok sikit, tapi panjang, muka dia memang gelap. Memang kulit dia pun bukan macam ya, dia memang kulit dia macam mana, macam terbakar, tak terbakar. Aku susah nak describe lah dia punya kulit, tapi dia gelap dan tinggi. Dan rambut dia macam aku cakap tadi, macam akar kayu macam tu, panjang. Tangan dia aku tak nampak sangat. Itu kali kedua yang aku nampak di dalam bilik aku. Bilik itulah. Tapi firasat aku time tu mengatakan yang benda tu bukan di kawasan tu. Aku rasa benda ni ikut balik daripada tempat syuting. Dan kebiasaannya selalunya kalau aku balik syuting cerita-cerita seram ni, aku akan singgah satu tempat dulu tau. Macam 7-Eleven ke apa ke. So aku akan cakap lah benda ni, okey lah, mana ikut tumpang balik ni, kau turun kat sini. Tapi sebab hari tu kita penat sangat, so balik aku pun tak mandi, sempat basuh kaki macam tu lah, so terus tidur. So ini yang berlaku. Benda-benda yang misteri ni sebenarnya kadang-kadang dia terjadi dekat kita secara kita tak sedar tu, guys. Dan aku percaya benda ni pun jadi dekat korang juga. Ada antara korang yang mana yang sensitif pada benda-benda yang gaib ni, korang akan cepat sedar. Tapi mana yang hati dia tak sensitif, maka kalau benda tu lalu dekat dia pun, dia tetap tak rasa. So untuk nak kembalikan balik kepada cerita yang tadi tu, rumah tu tak ada masalah. Bukan yang berhantu tu bukan rumah tu, tapi yang menjadi masalah tu adalah di kawasan sekitar dia. Sebab dia di lembah kan, so kiri kanan dia bukit. So memang tempat dia lah. Sebelum kita orang duduk kat sana pun, benda tu dah lama duduk kat sana. So tu sedikit sebanyak cerita tentang pengalaman aku sewaktu masih duduk di UK Perdana, iaitu di Serena Garden. Dan sekarang rumah tu pun aku dah jual. Dah bertahun aku tak pergi sana. Tak tahu macam mana keadaan kat sana. Tapi kalau nak bercerita tentang pengalaman dan memori, aku memang boleh dikatakan bukan membesar lah, tapi aku menetap agak lama juga di kawasan UK Perdana, Bukit Antarabangsa dan sekitar kawasan tu. So banyak pengalaman mistik yang aku pernah lalui kat sana. Dan ni antara cerita yang sampai sekarang yang aku masih boleh ingat yang terjadi pada diri aku adalah di rumah tu. Dan yang kadang-kadang menyeramkan tentang kawasan tu, tentang rumah yang aku duduk dulu tu, ini sebelum aku pagar rumah tu tau, sebelum aku panggil ustaz pagar rumah tu, dia ada satu energi yang macam mana tau. Kadang-kadang bila aku pergi ke sudut bilik yang belakang, aku dapat rasa satu bahang yang panas tau. So bila aku rasa dengan tangan aku kan, dia ada rasa bahang. Dan aku tak faham apa benda tu. Sebab ini bukan
bukan bidang aku kan. Tapi untuk orang yang memahami benda-benda ni, atau orang yang mempunyai ilmu kepada benda-benda yang gaib ni, dia mesti akan tahu itu apa benda. So itulah sedikit sebanyak cerita aku yang sampai sekarang aku masih boleh ingat apa yang pernah terjadi di rumah lama aku itu di Serena Garden. So guys, terima kasih banyak-banyak kerana menonton episod kali ni. Sebenarnya aku ada lagi cerita hantu nak cerita ni, tapi ni aku nak save untuk part 2. Yang korang tengok ni part 1. Untuk part 2, stay tune, okay? Okay, untuk korang yang belum subscribe, please subscribe guys. Tolong subscribe, tolonglah, bukan susah pun. Support channel ni. Mana yang support tu aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan korang supaya panjang umur, murah rezeki, dan dibukanya segala pintu rezeki. Dan yang mana yang menonton sampai habis ni, korang memang terbaik. Dan kalau aku ada cakap sesuatu yang menyakitkan hati korang, aku minta maaf awal-awal. And kita jumpa part 2 yang akan menyusul nanti. Stay tune, okay guys? Right, jumpa lagi. Assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang menonton channel On The Brothers. Ciao.